Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara-saudari yang dikasihi, semalam kita berkongsi mengenai ajaran Rasul Paulus kepada Timotius bahawa kita harus menghormati pemimpin kita. Berkemungkinan antara kalian yang ingin bertanya bagaimana jika pemimpin saya seorang pemimpin yang aneh atau jahat. Petrus, salah seorang murid kepada Yesus Kristus, dalam 1 Petrus bab 2 ayat 18, dia berkata, "Hamba, taatlah kepada tuan kamu dan hormatilah mereka dengan sepenuhnya, bukan sahaja mereka yang baik hati dan bertimbang rasa, tetapi juga mereka yang kejam." Petrus berkata bahawa kita boleh menghormati bos dan pemimpin yang baik dari hati kita. Tetapi anda juga perlu hormat kepada bos atau pemimpin yang kejam. Terjemahlah Inggeris perkataan hormat ialah fear, yang bermaksud takut dan hormat. Hormati mereka dengan sepenuhnya bermaksud taat kepada pemimpin dengan hati yang terhormat, termasuk takut kepada mereka. Hormat kepada pemimpin dan bukan melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin dengan tidak puas hati. Perkataan kejam diterjemahkan dalam bahasa Inggeris sebagai froward, artinya tidak munasabah. Teks asal dalam bahasa Greek ialah skorios, bermaksud bengkok, korup ataupun jahat. Ini bermakna bos anda mungkin bukan seorang yang berintegriti, malah mungkin membuat tuntutan yang berlebihan atau tidak munasabah di tempat kerja terhadap kamu. Jadi, mungkin anda tidak suka bos anda atau tingkah laku bos anda, atau anda tidak setuju dengan kehendaknya terhadap anda di tempat kerja. Tetapi anda harus menghormati dia sebagai bos anda. Inilah penghormatan yang patut dia terima. Dan dia tidak perlu melakukan apa-apa untuk mendapatkan rasa hormat anda kepadanya sebagai bos atau pemimpin. Dia mungkin tidak menyenangkan hati anda atau menjengkelkan. Tetapi anda perlu menghormati bos atau supervisor anda. Anda mungkin tertanya-tanya, bagaimana jika tuntutan ataupun perbuatan itu tidak bermoral? 1 Petrus bab 2 ayat 19 berkata, Allah akan memberkati kamu jika kamu dengan tabah menanggung perlakuan yang tidak adil, kerana kamu tahu akan kehendak Allah. Ini bermakna jika apa yang anda alami tidak menyinggung Tuhan, tidak memantahkan firman Allah, maka penderitaan yang anda alami adalah boleh diterima.
Anda menanggungnya untuk menjadi kesaksian seorang Kristian. Sebaliknya, jika permintaan bos terlampau atau tidak memuliakan nama Tuhan, maka Anda perlu menolak demi menjaga kesaksian Kristian dan demi kemuliaan Tuhan. Bagaimana atau cara kita menolak? Anda perlu memberitahu Tuhan tentang perkara ini melalui doa dan meminta Tuhan memberi Anda kata-kata dan tindakan yang bijak untuk menyertakan pendirian kepercayaan Anda. Kongsi satu kesaksian. Saya ada seorang kawan di tempat kerja menolak permintaan bosnya untuk merasuahkan pelanggannya. Tetapi pelanggan terus berniaga dengan syarikat kawan saya tanpa menerima rasuah daripada kawan saya. Kemudian, bos dengan sengaja dan kuat meminta kawan saya untuk menghantar satu sampul surat kepada pelanggan. Dan kawan saya, dia tiada pilihan. Dia mengetahui dalam sampul surat itu ialah wan yang untuk merasuahkan. Jadi, dia buat satu keputusan. Selepas lama berdoa dan berfikir, kawan saya membuat keputusan untuk bertukar kerja demi imannya. Kadangkala, kita tidak dapat elakkan diri daripada duniawi ini. Tetapi, Tuhan akan mengajar kita bagaimana untuk menanganinya dengan cekap. Apabila pekerjaan kita tidak dapat menegakkan kesaksian iman kita, kita juga boleh berdoa dan meminta Tuhan sama ada perlu tukar kerja demi memuliakan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dan Tuhan akan memuliakan kita di antara manusia. Jadi mungkin bos Anda atau supervisor Anda adalah orang yang kejam atau tidak menyenangkan hati Anda. Bersabarlah terhadap mereka dan hormatilah mereka. Kerana ini adalah permintaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Oh Tuhan Bapa kami di syurga, Engkaulah Tuhan yang penuh kasih terhadap kami. Tetapi dalam tempat kerja kami, ada juga orang-orang yang tidak menyenangkan hati. Kadang-kala mereka ada permintaan yang terlampau. Tuhan, berilah kami kebijaksanaan untuk membalas mereka dengan tidak mengingkung perasaan mereka. Manakala boleh menunjukkan hormat kami terhadap mereka sebagai seorang pemimpin. Tuhan bimbinglah kami. Khasnya kadang-kala dalam suasana yang terlampau susah. Mungkin kami tidak mampu menjaga keimanan kami dan juga menjaga kemuliaan Tuhan. Dalam suasana ini, semoga Tuhan memberikan kami keberanian dan ketabahan untuk membuat keputusan yang dapat menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Semoga Tuhan terus membimbing kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kalian. God bless.